Penipu dan penyamar paling licik dalam sejarah. Frank William Abagnale. Frank William Abagnale Jr. Pastinya sebilangan daripada anda pernah mendengar nama ini. Ya, beliau merupakan watak dalam filem jenayah berdasarkan cerita sebenar yang dilakonkan semula oleh Leonardo DiCaprio, iaitu Catch Me If You Can. Beliau merupakan penjenayah yang paling terkenal dan licik dalam sejarah dunia menerusi bidang penyamaran dan pemalsuan. Usia muda remajanya di antara 15 sehingga 21 tahun dihabiskan dengan kegiatan penipuan, pemalsuan cek, penyamar, malah termasuk sebagai juruterbang, doktor, pegawai penjara, peguam dan guru. Walaupun belum menjangkau usia 21 tahun, namun beliau sudah 2 kali meloloskan diri ketika di bawah pengawasan pihak polis. Beliau bijak memanipulasi kelemahan sekuriti sedia ada pada ketika itu dan menggunakan kekacakan paras rupanya serta pujuk rayunya untuk mendapatkan apa yang diingininya. Kehidupan awal dan jenayah pertama. Frank William Abagnale Jr. dilahirkan pada 27 April 1948 di New York, Amerika Syarikat. Ibu dan bapanya bercerai ketika beliau berusia 14 tahun. Frank menjadikan bapanya yang kaya sebagai idola, namun itu tidak membuatkan bapanya mendapat pengecualian daripada kegiatan penipuannya. Beliau memulakan karya jenayahnya dengan menjadikan bapanya sebagai mangsa pertamanya, di mana kad kredit yang diberikan bapanya bagi kegunaan perbelanjaan pergi balik dari kerja telah digunakannya untuk membeli barangan aksesori kereta seperti tayar dan bateri. Penipuan bank. Antara penipuan awal oleh Frank adalah dengan menipu pihak bank. Beliau telah melakukan penipuan dengan membuka beberapa akaun bank menggunakan identiti palsu yang dihasilkannya. Beliau kemudiannya menulis cek dari satu akaun bank kepada akaun yang lain, yang mana kesemua akaun tersebut tidak mempunyai simpanan. Seperti dalam filem tersebut, beliau juga telah menghasilkan salinan cek gaji dan mendepositkan ke dalam beberapa akaun bank, kemudian mengeluarkan wang daripada akaun tersebut. Dengan kemahiran dan ketelitian yang tinggi dalam menghasilkan cek-cek tersebut, tiada siapapun yang dapat mengecam di mana cek tersebut adalah palsu sehinggalah disedari oleh pihak bank. Juruterbang palsu. Pan Am World Airways. Impian Frank untuk mengembara ke serata tempat dengan percuma direalisasikannya dengan satu muslihat yang sangat unik dan berisiko tinggi, iaitu menyamar sebagai juruterbang di syarikat penerbangan Pan American World Airways. Seperti memalsukan cek, kali ini beliau memalsukan pula lesen juruterbang dan mendapatkan pakaian seragam dengan menipu pihak syarikat tersebut dengan memberitahu di mana beliau merupakan juruterbang yang kehilangan pakaian seragamnya ketika dihantar ke Dobi. Menurut Pan Am, Frank telah terbang melebihi 250 penerbangan sejauh 1.6 juta kilometer ketika di antara usia 16 sehingga 18 tahun. Doktor penyelia di Georgia. Setelah bertahun menyamar sebagai juruterbang, Frank hampir-hampir diberkas ketika sedang menurunkan penumpang di New Orleans, lalu memperlahankan kegiatan jenayahnya dengan tinggal buat sementara waktu di Georgia. Di sini, beliau menyamar pula menjadi seorang ketua doktor pediatrik dengan menggunakan nama Frank Williams. Sebelum diterima masuk menjadi doktor, Frank berkawan dengan seorang doktor sebenar yang kebetulan tinggal di apartmen yang sama dengannya. Ketika itu, hospital tersebut sedang mencari doktor penyelia bagi doktor pelatih, membuatkan Frank bersetuju untuk bekerja di situ. Berikutan tiada siapa yang mahu mengambil jawatan itu.
graduan Harvard dan peguam di Louisiana. Untuk menyamar sebagai seorang peguam, Frank telah memalsukan transkrip dari Harvard University, yang mana ketika itu beliau masih menyamar sebagai juruterbang. Salah seorang daripada pramugari telah memperkenalkan Frank kepada rakannya yang merupakan seorang peguam selepas Frank memberitahunya di mana beliau merupakan pelajar di Harvard Law School. Peguam itu memberitahu mereka memerlukan ramai peguam ketika itu. Frank yang hanya berusia 19 tahun mengambil peperiksaan bar namun gagal 2 kali. Beliau memberitahu di mana beliau lulus untuk cubaan kali ketiga selepas bertungkus lumus mengulang kaji selama 8 minggu. Frank kemudiannya diterima bekerja di pejabat Louisiana State Attorney General. Tertangkapnya Frank Abagnale. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ketika berusia 21 tahun, setelah bertahun dicari oleh pihak berkuasa serta menjadikan 12 buah negara sebagai mangsa jenayahnya, Frank Abagnale akhirnya berjaya diberkas. Beliau diberkas ketika berada di Montpellier, Perancis selepas diberitahu pihak polis oleh bekas kekasihnya yang merupakan seorang pramugari Air France. Beliau dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun di penjara Perpignan, Perancis, namun hukuman itu dikurangkan kepada 6 bulan selepas dibicarakan. Selepas menjalani hukuman tersebut, beliau diekstradisi ke Sweden untuk dibicarakan atas dakwaan pemalsuannya dan dakwaan ke atasnya hampir digugurkan. Ianya disebabkan peguam belanya telah berhujah dengan mengatakan Frank bukannya memalsukan cek tetapi menghasilkan cek palsu. Namun beliau tidak terlepas kerana dakwaan itu kemudiannya ditukar menjadi dakwaan penipuan dan penyelewengan. Sekali lagi, Frank didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara di Malmö, Sweden. Beliau kemudiannya dihantar balik ke Amerika Syarikat yang mana beliau dipenjarakan selama 12 tahun di penjara persekutuan. Bekerja dengan kerajaan dan FBI. Disebabkan kepintaran dan kebijaksanaan Frank, beliau telah dibebaskan daripada tahanan walaupun hanya baru menjalani hukuman kurang daripada 5 tahun daripada jumlah 12 tahun dengan syarat bekerja untuk kerajaan tanpa gaji. Tugas beliau adalah untuk menyiasat jenayah-jenayah yang sama seperti dilakukannya sebelum ini. Frank akhirnya dibebaskan dan menjalani kehidupan seperti biasa.